Mengucapkan Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak tidak kira di mana anak Sarawak berada. Kami anak Sarawak, agik hidup, agik gelabang. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada petugas barisan hadapan negara atas usaha mereka untuk menangani wabak COVID-19 dengan penuh dedikasi. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan mewajibkan penggunaan pelitup muka di tempat awam. Ini kerana kita boleh lihat di Sarawak ada beberapa kes COVID-19 baru pada minggu ini dan sudah 8 kluster baru dilaporkan. Ini amat membimbangkan. Justru saya menyuruh supaya kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan awam dan selain itu, cara pemakaian mask yang betul dan tepat serta cara betul disposal use face mask dengan izin juga perlu diwawakan melalui media sosial agar dapat mengurangkan wabak COVID-19 menular semula. Tuan Yang Di-Pertua, saya juga berharap kerajaan boleh membekalkan pelitup muka yang secukupnya kepada sekolah-sekolah dan bukan membebankan pihak sekolah untuk membeli pelitup muka dan hand sanitizer sendiri serta termometer infrared. Pada bulan Februari, saya telah membekalkan contactless infrared thermometer kepada kesemua sekolah rendah dalam kawasan Parlimen Lanang. Akan tetapi, saya rasa peralatan penyukat suhu badan, pelitup muka dan hand sanitizer yang secukupnya perlu diperuntukkan kepada semua sekolah secara berkala agar pihak sekolah dan pelajar-pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin tanya kerajaan tentang bantuan prihatin yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada bulan Mac. Panduan-bantuan kewangan ini adalah untuk golongan B40 dan M40. Akan tetapi masih banyak keluarga gagal menerima bantuan tersebut walaupun mereka layak. Apakah langkah atau rancangan kerajaan untuk memastikan no one left behind dengan izin? Sebagaimana kita tahu akibat daripada wabak COVID-19 dan pelaksanaan PKP, banyak ketua rumah hilang pekerjaan akibat daripada penutupan kedai dan syarikat. Jadi, bagaimana kerajaan dapat memastikan golongan B40 atau M40 yang baru ini, the new B40 atau M40 dapat diberikan bantuan yang sewajarnya? Seterusnya, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia kerana telah memilih Bandar Sibu di Sarawak untuk dijadikan tuan rumah sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun ini. Saya ingin tahu apakah persediaan kerajaan untuk memastikan tiada penambahan kes COVID-19 akibat daripada sambutan perayaan ini. Kita semua tahu bahawa wabak COVID-19 masih belum berjaya ditangani dengan sepenuhnya setakat ini. Untuk mengurangkan risiko berlakunya kes-kes baru COVID-19, saya cadangkan supaya sambutan Hari Malaysia tahun ini ditundakan ke tahun depan dan Bandar Sibu masih kekal sebagai tuan rumah untuk sambutan tersebut. Jika cadangan ini tidak diterima, saya cadangkan supaya kesemua pihak yang terlibat dalam sambutan Hari Malaysia perlu menjalankan saringan COVID-19 sebelum masuk ke Sibu untuk mengelakkan wujudnya kluster baru yang mungkin akan berlaku. Saya menyeru kerajaan supaya mempertimbangkan cadangan saya kerana niat saya bukan untuk menghentikan perayaan Hari Malaysia tetapi untuk memastikan keselamatan nyawa setiap rakyat di Sibu, Sarawak dan negara ini. Saya juga bersetuju dengan cadangan supaya ahli-ahli Parlimen menjalankan saringan COVID-19 sekali lagi supaya kita boleh rasa selamat di Dewan Yang Mulia ini memandangkan banyak ahli Parlimen tidak mematuhi perintah Speaker untuk memakai pelitup muka setiap masa kecuali semasa berucap. Tambahan pula, menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri pun golongan yang selalu ke sana ke sini untuk menjalankan tugas dan ahli Parlimen juga ke sana ke sini untuk semasa berkhidmat dalam kawasan masing-masing. Sekarang kebanyakan kes tidak menunjukkan tanda dan gejala. Lagipun 87 orang yang berhormat di sini berumur melebihi 60 tahun dan lebih berisiko. Saya ingin minta penjelasan daripada Kementerian Kesihatan tentang berapakah hospital atau klinik kerajaan dan swasta di Sarawak yang mempunyai perkhidmatan saringan COVID-19. Berapakah kes false positif dan kes false negatif yang telah dikenal pasti setakat ini? Apakah penyelesaian kerajaan untuk memastikan setiap ujian itu adalah tepat supaya rakyat tidak panik?
Saya juga ingin tahu berapakah kos bagi setiap COVID-19 test dan berapakah jumlah peruntukan yang digunakan untuk saringan setakat ini. Saya juga harap speaker dapat membenarkan ahli-ahli yang berhormat ditempatkan di tempat asal supaya semua ahli-ahli Dewan Rakyat dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih selamat dan sesuai dan adil kepada semua. Tuan Ketua, isu seterusnya saya ingin sekali lagi merakamkan penghargaan kepada mantan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Seremban atas usaha beliau untuk menangani masalah tampang penerbangan yang terlalu tinggi pada masa musim perayaan dengan meningkatkan kapasiti penerbangan pesawat ke Sibu dan Sarawak pada masa perayaan Tahun Baru Cina bagi 2 tahun berturut-turut. Asia juga telah menawarkan penerbangan lewat malam dengan kadar harga tetap dari Kuala Lumpur ke Sibu dan Johor Bahru ke Sibu dengan RM149 sehala pada musim perayaan termasuk Hari Gawai dan Hari Raya pada tahun 2019. Itu tidak pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini iaitu Barisan Nasional bertahun-tahun walaupun isu ini telah saya bangkitkan banyak kali di Dewan ini sejak tahun 2013. Jadi saya mohon jasa baik Menteri Pengangkutan sekarang supaya meneruskan usaha ini untuk rakyat Sarawak pada perayaan yang akan datang walaupun kita masih tidak tetap pasti bila wabak COVID-19 dapat dihentikan dan sambutan perayaan boleh dijalankan seperti hari biasa. Selain itu saya ingin minta supaya kerajaan mengkaji semula harga siling bagi setiap laluan mass wings kerana harga yang ditetapkan masih agak tinggi dan tidak mampu dibayar oleh rakyat Sarawak yang tidak ada pilihan lain untuk penerbangan domestik. Saya juga ingin tahu apakah jumlah subsidi yang perlu dibayar kepada mass wings pada tahun ini memandangkan industri penerbangan adalah salah satu perniagaan yang paling terjejas akibat wabak COVID-19. Tuan Di-Pertua, seterusnya saya ingin membangkitkan isu banjir di kawasan Lanang dan Sibu. Saya difahamkan bahawa rancangan tempatan banjir Sibu Fasa 3 Lembangan Patang Rajang Sarawak telah diluluskan dengan siling kos projek sebanyak RM100 juta dalam rancangan Malaysia ke-11. Projek ini dilaksanakan secara reka dan benar dan telah bermula pada 7 Mei 2019 dan dijangka akan siap pada 6 Mac 2022. Apakah status terkini pelaksanaan kerja-kerja fizikal di tapak setakat ini? Saya juga ingin minta penjelasan kerajaan sama ada projek mitigasi banjir yang telah dilaksanakan sejak rancangan Malaysia ke-9 ini betul-betul dapat menyelesaikan masalah banjir di Sibu. Kerana setakat ini masalah banjir di kawasan seperti kawasan Sentosa, Lanang, Setapau, Pulau Tudung dan sekitar kawasan Bukit Asyik di bawah kawasan Parlimen Lanang masih langsung tidak dapat diselesaikan sampai hari ini. Malah Sibu Rural District Council Deputy Chairman sendiri pun mempertikaikan keberkesanan projek ini kerana beliau tanya kepada saya kenapa saya tidak mempunyai pelang baharu untuk masalah banjir apabila kerajaan Pakatan Harapan memerintah dan saya rasa ini menunjukkan beliau juga tidak berpuas hati dengan projek rancangan tempatan banjir Sibu selama ini. Apakah perlu kerajaan untuk membawa pakar untuk mengkaji semula projek rancangan tempatan banjir ini memandangkan masalah banjir masih belum dapat diselesaikan dan saya juga minta supaya kerajaan pusat, kerajaan Perikatan Nasional memberikan satu peruntukan yang secukupnya untuk menyelesaikan masalah banjir once and for all dengan izin di Sibu terutamanya di kawasan Parlimen Lanang. Seterusnya saya ingin menyentuh isu-isu kes scam seperti Macau scam, love scam, form scam, mask scam dan berbagai-bagai jenis scam yang semakin serius berlaku di negara kita. Saya ingin tahu apakah peratus peningkatan kes-kes ini dalam masa PKP dan apakah langkah tambahan yang telah diambil oleh pihak berkuasa untuk menangani masalah ini. Berapakah kes yang telah disiasat dan berapakah sindiket-sindiket telah dihadap ke mahkamah setakat ini. Saya ingin mencadangkan supaya kesemua pemilik akaun yang terlibat dalam kes jenayah atas talian disenarai hitamkan di Bank Negara dan tidak dibenarkan membuka akaun baru sehingga selesainya kes-kes di mahkamah. Saya difahamkan sindiket ini mempunyai banyak akaun di bank-bank yang berlainan. Bila laporan polis... Lanang, izinkan saya mencela. Sekejap. Berkaitan skam. Sedikit saja. Saya ingin bertanyakan kepada Lanang, adakah Lanang sedar bahawa ramai di antara mangsa skam tersebut yang digunakan nombor akaun mereka
oleh scammers merupakan orang yang meminjam daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun scammers ini dan akaun mereka digunakan. Saya kira banyak yang menjadi mangsa seperti ini dan boleh dirujuk. Kalau tidak silap saya, PPIM mempunyai mereka punya rekod kerana mereka membantu mangsa-mangsa tersebut yang kebanyakannya adalah suri rumah dan juga ibu-ibu tunggal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana pula jikalau ada scam yang memberikan keuntungan? Kerana kita mendengar ada orang yang di-scam dan mendapat jutaan ringgit pula. Terima kasih. Masukkan ucapan Yang Berhormat Simbaran ke dalam ucapan saya dan minta Menteri untuk menjawab. Bila laporan polis dibuat, bank akaun berkenaan disekat tetapi sindiket akan guna bank akaun yang lain. Jadi saya harap cadangan saya untuk menyekat dan menyenarai hitamkan pemilik akaun di bank negara dapat dipertimbangkan untuk menjaga kepentingan rakyat yang menjadi mangsa skam-skam ini. Tuan Yang Bertuah, saya ingin menarik perhatian Kementerian Kesihatan tentang kekurangan doktor pakar di Sibu. Pesakit-pesakit kanser dan jantung di Sibu dan di sekitar Central Region Sarawak biasanya diarah ke Kuching untuk mendapat rawatan di Hospital Umum Sarawak atau ke Pusat Jantung Sarawak bagi pesakit jantung. Saya ingin minta penjelasan Kementerian Kesihatan apakah bantuan yang diberi kepada pesakit dan ahli keluarga mereka yang memang tidak mampu untuk mendapat rawatan di Kuching. Sekali lagi, saya memohon supaya sebuah pusat kanser atau pusat jantung atau ketua dua pusat ini dapat diwujudkan di Hospital Sibu. Pakar-pakar onkologi dan kardiologi dapat ditempatkan di Hospital Sibu untuk keperluan pesakit-pesakit di Sibu dan kawasan-kawasan perhampiran seperti Kanawit, Muka, Bintulu, Kapit, Julau, Selangau, Sarike, Saratok dan sebagainya. Membantankan sekarang Timbalan Menteri Kesihatan kedua adalah Ahli Parlimen Kanawit. Saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri pun faham adanya keperluan pusat kanser dan pusat jantung di kawasan Central Region. Selain itu, saya juga mengesah kerajaan untuk mengkaji semula surat berkeliling SPA bilangan 1 tahun 2016 dan mencari satu penyelesaian untuk menyerap doktor landakan kontrak secara tetap sebagai penghargaan sumbangan dan pengorbanan mereka ketika pandemik COVID-19. Kedudukan doktor sebagai kaki tangan kontrak tidak menjamin peluang mereka dalam latihan bidang kepakaran pada masa hadapan. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan dapat mengkaji semula dan mencari kaedah yang terbaik untuk menyerap petugas-petugas kesihatan kontrak kepada tetap termasuk doktor, ahli farmasi, doktor gigi, jururawat dan sebagainya untuk mengurangkan keresahan dan kerisauan mereka. Selain itu, isu ketidakcukupan tempat letak kereta semakin serius di Hospital Sibu dan semua poliklinik di Sibu. Apakah rancangan kerajaan untuk membina sebuah tempat letak kereta bertingkat di Hospital Sibu untuk menyelesaikan masalah yang lama wujud ini? Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh satu lagi isu penting iaitu tentang kewarganegaraan. Saya ingin minta Kementerian Dalam Negeri supaya memandang serius dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantu mereka yang masih menunggu-nunggu untuk kelulusan permohonan status kewarganegaraan mereka. Pada tahun lepas, hari ini juga, iaitu 22 Julai 2019, ahli-ahli Yang Berhormat DAP termasuk YB Bagang, YB Kulai, YB Ipoh Perak, YB Beruas, YB Segambut dan saya sendiri telah berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Bagor yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada ketika itu untuk membincangkan tentang isu kewarganegaraan. Amat kesali bahawa penemuan kami dengan Menteri Dalam Negeri pada ketika itu dikatakan melalui pintu belakang walaupun kita pergi ke pintu depan iaitu di Putrajaya dan dipermainkan isu perkauman oleh sekelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Saya ingin sekali lagi menegaskan bahawa DAP sejak sekian lama memperjuangkan isu kewarganegaraan yang berkait rapat dengan isu kekeluargaan tanpa mengira kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bumi Putra Sabah, Sarawak dan orang asli. Saya difahamkan KDN telah mengambil langkah proaktif untuk merungkai permasalahan membabikan permohonan kewarganegaraan khususnya kes kanak-kanak tanpa dokumen di negara ini. Saya juga difahamkan bahawa KDN telah menubuhkan pasukan petugas khas untuk yang diketuai oleh Timbalan Ketua Setiausaha KDN untuk menyegerakan dan menyelesaikan semua perkara berkaitan dengan permohonan kewarganegaraan.
Justru saya minta jawapan berapakah jumlah kes yang tertangguh telah dikendalikan dan diselesaikan oleh pasukan petugas khas itu sejak tahun lepas. Apakah perkembangan terkini selepas dikatakan adanya penambahbaikan SOP berhubung dengan pemberian kewarganegaraan khususnya di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan yang membabitkan anak angkat atau pengangkatan. Apakah rancangan kerajaan untuk membantu golongan ini yang sudah berumur melebihi 21 tahun? Isu seterusnya, saya ingin menarik perhatian Menteri Pelancongan supaya Yang Berhormat Menteri boleh membantu untuk mempromosikan baju batik motif Dayak Iban, memandangkan Menteri adalah dari Sarawak. Sudah berturut-turut 2 tahun saya sering memakai baju kurung yang dicetak motif Dayak Iban dalam dewan ini kerana saya rasa bangga menjadi seorang anak Sarawak keturunan Cina yang memakai pakaian baju kurung Melayu dengan motif Dayak Iban. Saya menggalakkan supaya menteri-menteri dan ahli-ahli yang berhormat juga dapat membantu mempromosikan barang buatan Sarawak ke Semenanjung untuk memajukan industri pelancongan di Sarawak. Selain itu, saya ingin menyentuh isu lebuh raya Pen Borneo di Sarawak. Saya minta penjelasan Menteri Kerja Raya tentang perjanjian rakan pelaksana projek yang telah ditamatkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada bulan Februari 2020. Adakah Kementerian Kerja Raya akan menandatangani semula perjanjian tersebut memandangkan dari dulunya sememangnya Yang Berhormat Menteri Kerja Raya iaitu sekarang juga yang menyokong perjanjian tersebut. Tuan Yang di-Pertua, lebuh raya Pen Borneo di Sarawak ini telah digelar sebagai Pen Borneo Hellway. Kemalangan berlaku hampir setiap hari. Saya masih sering menerima aduan tentang kerosakan jalan raya terutama jajaran Sibu ke Bintulu. Keadaan jalan yang berlubang-lubang, tidak rata serta dipenuhi lopak-lopak, terutamanya pada musim hujan telah mengundang bahaya serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Boleh celah. Okey, Boleh sekejap. celah. Silakan, YB Serian. Saya dari Sarawak. Saya menggunakan jalan dari Kuching Tebedu, Kuching Serian, Serian Kuching hampir setiap hari. Hampir setiap hari, kecuali bila saya berada di sini. Telah disebutkan sebagai jalan itu jalan hantu. Saya tidak pernah pun dengar perkataan Pen Borneo itu sebagai Pen Borneo jalan hantu. Maka saya kalau boleh tarik perkataan itu. Itu bukan dari saya. YB boleh masuk Facebook dan tengok. Saya sudah tegaskan itu dari jajaran Sibu ke Bintulu. Ya. Dan saya juga pernah pergi ke Kuching, dari Sibu ke Kuching. Memang jalan itu lebih baik dibandingkan dengan Sibu ke Bintulu. Jadi, saya sekali lagi menyeru supaya masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya terjamin setiap masa. Saya tidak beri laluan. Kalau ada apa-apa permintaan, boleh minta dengan Menteri Kerja Raya. Dan saya ingin juga menegaskan satu isu iaitu sekolah-sekolah dive di kawasan Parlimen Lanang. Saya mendapat satu surat daripada guru besar dari sekolah SK Tanjung Latap. Beliau ingin minta kenapa bangunan baru yang telah dibina tidak dibenarkan untuk digunakan sejak lama lagi. Jadi saya ingin minta Menteri Pendidikan supaya memberi penjelasan kerana mereka memang bangunan yang digunakan sekarang sudah usang dan perlu tukar ke bangunan baru. Itu sahaja daripada Lanang. Terima kasih.